Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu isu ketiadaan falsafah hidup pemimpin dalam menangani masalah jenayah cyber di Malaysia dan kajian kes di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pengenalan, kepesatan peredaran ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dilihat telah berkembang maju dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Sejurus kemajuan teknologi berlakunya jenayah cyber di negara kita. Jenayah ini dilakukan secara atas talian dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kami menggunakan data primer dan data sekunder bagi menyelesaikan kajian ini. Data primer terbahagi kepada temu bual dan juga soal selidik, manakala data sekunder adalah dengan menggunakan jurnal dan juga artikel. Bahagian C, punca ketiadaan falsafah hidup pemimpin dalam menangani masalah jenayah cyber di Malaysia. Aspek yang pertama iaitu aspek politik. Raja 1 menunjukkan 54.1% responden sangat bersetuju bahawa pemimpin yang masih terikat dengan undang-undang lama tidak relevan untuk digunakan pada masa kini. Manakala 29.7% hanya bersetuju dengan pemimpin yang terikat dengan undang-undang lama tidak relevan untuk digunakan pada masa kini. Walau bagaimanapun, 13.5% responden tidak pasti dan 2.7% tidak bersetuju bahawa pemimpin yang terikat dengan undang-undang lama dan tidak relevan untuk memberi kesan dalam aspek politik pada masa kini. Seterusnya, Raja 2 menunjukkan 60% responden sangat bersetuju bahawa tahap keselamatan cyber yang diuruskan oleh pemimpin masih lagi pada tahap yang lemah. Manakala 27.5% memilih untuk bersetuju dengan tahap keselamatan cyber masih lemah dan 12.5% tidak pasti dengan pengurusan tahap keselamatan yang diuruskan oleh pemimpin masih berada pada tahap yang lemah. Seterusnya, aspek yang kedua ialah aspek ekonomi. Berdasarkan Raja 1, 47.5% responden sangat bersetuju dengan pemimpin kurang memberikan pengetahuan dalam pengendalian komputer kepada rakyat. 27.5% pula bersetuju dengan pernyataan tentang pemimpin kurang memberikan pengetahuan dalam pengendalian komputer kepada rakyat. Seterusnya, 17.5% menjawab tidak pasti dengan pemimpin kurang memberi pengetahuan dalam pengendalian komputer kepada rakyat. Manakala 5% responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini dan 2.5% responden tidak sangat bersetuju bahawa pemimpin kurang memberikan pengetahuan dalam pengendalian komputer kepada rakyat. Berdasarkan Rajah 2, 55% responden sangat setuju iaitu pemimpin tidak memperkenankan penggunaan teknologi secara beretika kepada rakyat. 27.5% bersetuju pemimpin tidak memperkenankan penggunaan teknologi secara beretika kepada rakyat. Manakala 15% responden tidak pasti dengan pernyataan pemimpin tidak memperkenankan penggunaan teknologi secara beretika kepada rakyat. Dan akhir sekali, 2.5% responden tidak sangat bersetuju dengan pernyataan yang pemimpin tidak memperkenankan penggunaan teknologi secara beretika kepada rakyat. Seterusnya, aspek yang ketiga ialah aspek sosial. Berdasarkan Rajah 1, 55% responden sangat bersetuju dengan pemimpin yang pentingkan diri sendiri dan tidak memikirkan masalah rakyat. Seramai 32.5% responden hanya bersetuju dengan pemimpin yang pentingkan diri sendiri dan tidak memikirkan masalah rakyat. Manakala 12.5% responden tidak pasti dengan pemimpin yang pentingkan diri sendiri dan tidak memikirkan masalah rakyat. Berdasarkan Rajah 2 pula, seramai 57.5% responden sangat bersetuju bahawa sifat pemimpin yang tidak tegas dalam membuat suatu keputusan adalah merupakan salah satu aspek sosial. Seterusnya, 27.5% hanya bersetuju bahawa sifat pemimpin yang tidak tegas dalam membuat suatu keputusan merupakan salah satu aspek sosial. Dan 15% responden tidak pasti bahawa sifat pemimpin yang tidak tegas dalam membuat suatu keputusan merupakan salah satu aspek sosial. Seterusnya, analisis data objektif 2 dari segi politik. Pertama, akan berlakunya kelonggaran undang-undang terhadap masalah jenayah cyber jika ketiadaan prinsip falsafah dalam menangani masalah jenayah cyber di Malaysia. Dengan ini, seramai 23 orang responden bersamaan dengan 57.5% telah sangat bersetuju dengan pernyataan soalan ini. Untuk setuju pula seramai 9 orang atau 22.5%. Selain itu, terdapat juga responden yang tidak pasti dengan pernyataan kesan ini dan hanya seorang saja yang sangat tidak setuju dan setuju dengan nilai peratus sebanyak 2.5%. Kesan politik yang kedua adalah mengancam keselamatan dan kestabilan jenayah. Dengan ini, seramai 25 orang atau 62.5% telah sangat setuju dengan kesan ini. Seramai 9 orang atau 22.5% pula telah bersetuju dengan kesan ini akan berlaku sekiranya ketiadaan prinsip falsafah dalam menangani masalah jenayah cyber. Responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini pula seramai 5 orang sahaja yang menjawab sangat tidak setuju bersamaan dengan 2.5% serta tidak ada responden yang menjawab pada skala tidak setuju. Kesan dari segi ekonomi pula adalah masyarakat mengalami kerugian wang ringgit. Hal ini seramai 28 responden telah sangat setuju dengan kesan ini akan berlaku sekiranya ketiadaan prinsip falsafah dalam menangani masalah jenayah cyber di Malaysia. Seramai 8 orang responden bersamaan dengan 20% telah bersetuju dengan pernyataan ini. 3 orang responden pula yang tidak pasti dengan pernyataan ini dan seorang responden sangat tidak setuju dengan hal ini serta tiada responden yang menjawab pada skala tidak setuju. Selain itu, seramai 27 orang responden bersamaan dengan 67.5% sangat setuju dengan kesan meningkatkan risiko kepada sektor kewangan negara. Seramai 8 orang atau 20% pula telah bersetuju dengan kesan ini. Dan pada skala tidak pasti didapati responden seramai 4 orang atau 10%. Seramai seorang responden pada skala tidak setuju dan tiada responden pada skala sangat tidak setuju. Masalah sosial juga akan berlaku sekiranya ketiadaan prinsip falsafah dalam menangani masalah jenayah cyber, iaitu akan berlaku peningkatan terhadap jenayah cyber di Malaysia. Seramai 27 orang responden atau 67.5% sangat setuju dengan pernyataan ini. Seramai 9 orang pula setuju dengan pernyataan ini iaitu bersamaan dengan 22.5% dan tidak pasti seramai 3 orang atau 7.5% serta seorang responden pada skala tidak setuju dan tiada responden pada skala sangat tidak setuju.
Kesan sosial yang kedua adalah masyarakat mengalami tekanan perasaan. Dengan ini, seramai 27 orang responden atau 67.5% sangat setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 20% atau 8 orang pula yang setuju dengan pernyataan ini. Yang tidak pasti pula dengan pernyataan ini seramai 4 orang atau bersamaan dengan 10%, dan seorang responden pada skala sangat tidak setuju serta tiada responden pada skala sangat tidak setuju. NI mencadangkan langkah-langkah untuk menangani isu ketiadaan falsafah hidup pemimpin dalam menangani jenayah cyber di Malaysia. Raja 1, melalui hasil kajian yang dijalankan dapat dilihat bahawa sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 59.5% iaitu 22 orang responden memilih sangat setuju dan 32.4% iaitu 12 orang responden memilih setuju. Manakala seramai 2 orang responden sahaja iaitu 5.4% memilih sederhana setuju dengan pernyataan tersebut. Manakala Rajah 2 dapat dilihat bahawa sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 67.6% iaitu 25 orang responden memilih sangat setuju dan 24.3% iaitu 9 orang responden memilih setuju. Hanya 3 orang responden sahaja bersamaan dengan 8.1% yang memilih sederhana setuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya adalah dari segi aspek ekonomi. Raja 1, melalui hasil kajian yang dijalankan dapat dilihat bahawa sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 67.6% iaitu 25 orang responden memilih sangat setuju dan 27% iaitu 10 orang responden memilih setuju. Hanya 2 orang responden sahaja bersamaan dengan 5.4% yang memilih sederhana setuju dengan pernyataan yang dibuat. Manakala Rajah 2, melalui hasil kajian yang dijalankan, dapat dilihat bahawa sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 59.5% iaitu 22 orang responden memilih sangat setuju dan 29.7% iaitu 11 orang responden memilih setuju. Sebanyak 3 orang responden bersamaan dengan 8.1% memilih sederhana setuju. Hanya 1 orang responden sahaja bersamaan dengan 2.7% yang memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat. Seterusnya adalah dari segi aspek sosial. Raja 1, melalui hasil kajian yang dijalankan dapat dilihat bahawa sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 64.9% iaitu 24 orang responden memilih sangat setuju dan 24.3% iaitu 9 orang responden memilih setuju. Hanya 4 orang responden sahaja bersamaan dengan 10.8% yang memilih sederhana setuju dengan pernyataan yang dibuat. Manakala Rajah 2, melalui hasil kajian yang dijalankan dapat dilihat bahawa sebahagian besar daripada responden iaitu sebanyak 64.9% iaitu 24 orang responden memilih sangat setuju dan 29.7% iaitu 9 orang responden memilih setuju. Hanya 2 orang responden sahaja bersamaan dengan 5.4% yang memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat. Kesimpulannya, isu ketiadaan falsafah hidup pemimpin dalam menangani masalah jenayah cyber di Malaysia merupakan sesuatu isu yang perlu dititik beratkan. Oleh itu, pelbagai langkah diperlukan untuk mencegah dari isu ini semakin berleluasa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.